Hai semua. Hari ini untuk tutorial InDesign, saya akan tunjukkan korang macam mana nak gunakan pen tools dalam InDesign lah. Pen tools ni kita boleh gunakan untuk kita nak trace ataupun kita nak trace gambar lah, ataupun kita nak create satu gambar ke logo ke yang baru. So mula-mula sekali, korang buka InDesign. Dan create new lah. Create new. Dan lepas tu korang, kalau korang nak trace, korang boleh cari gambar mana-mana yang korang nak trace tu. Dan untuk masukkan gambar tu di dalam InDesign, just pergi kat folder tu dan drag masuk je gambar tu dalam korang punya canvas. Dan selepas korang dah drag masuk tu, dia akan keluar macam ni. Dia macam keluar preview dululah. So selepas tu apa yang korang perlu buat ialah korang klik, hold dan drag. Yang ni, petak ni dia macam menandakanlah korang nak gambar korang tu besar mana. So kalau korang buat gambar petak tu kecil macam ni, nanti gambar korang akan size dia kecil macam tu lah. So kalau besar, akan besar lah. So katakanlah buat macam ni. So gambar ni dah keluar. Dan selepas itu, katakanlah kalau macam gambar ni macam terlalu kecil bagi korang, so korang nak besarkan dia sikit, just boleh klik balik dekat gambar tu dan besarkan saja. Dan double klik dekat gambar tu dan besarkan balik lah, tu je. So katalah ni gambar yang korang nak buat tu. First kali sebelum korang buat tu adalah lebih baik kalau korang lock dululah gambar ni. Korang boleh lock dulu. So supaya nanti bila korang nak buat benda tu dia tak macam terlari lah. So kita boleh lock dulu. Buka objek. Lock. So nanti korang dah tak boleh nak select lagi gambar tu. Sebab korang dah lock. First kali zoom in sikit. First kali bila korang nak trace tu. Ambil pen ni, pen tools ni. Klik. Dan first kali korang boleh trace dia punya ni dululah. Trace dekat mana yang korang rasa benda tu lebih mudah. So first kali klik sini, lepas. Lepas tu kalau korang nak bagi benda tu macam lebih sharp dia punya curve dia, korang tekan shift dan klik dekat boleh juga korang tekan shift dan klik kat atas ni dan tarik. Klik, hold, jangan lepas dan tariklah. Tu kalau korang rasa nak lebih lebih sharp lagi lah kalau korang tengah shift. So kalau tak nak lebih free, korang tak payah tekan shift tu, just klik je dekat mana yang korang nak dia nak letak point tu lah. First klik dekat situ. Dan tarik. Klik hold lah, jangan lepaskan dan tarik benda tu. Nanti korang boleh nampak lah yang curve tu. Dia macam dia macam bermain situ. So korang klik, rasa-rasa kalau curve dia tu ada dekat situ, korang sesuai, lepaskan. Lepaskan curve tu. Lepas tu apa yang korang boleh buat ialah, ni ada 3 point ni, korang boleh nampak ada 3 point ni. Dan korang klik dekat tengah dia ni, nanti ada keluar macam tajam situ kan. Kalau korang dekatkan korang punya cursor tu, pen tool tu dekat tengah-tengah tu, nanti ada keluar macam bentuk 3 segi kat bawah ikon tu. Korang klik sekali je. Klik lepas. Nanti dia hilang dia tu. So lepas tu boleh sambung. Klik hold. Lepas. Macam tu. So pergi kat bawah ni pula. Klik. Hold. Bila hold tu korang adjust sikit lah dia punya curvature tu. Lepas. Klik kat tengah ni. Kalau korang tak klik kat tengah ni, nanti kalau ada macam penjuru sharp dekat sini, korang agak susah nak adjust lah. Macam tu. So klik dekat tengah ni, nanti korang lebih mudah untuk adjust dia. Macam tu. Klik hold.
Okay, lepas. Okay, klik balik ke tengah tu. Okay, so bila dah dekat habis ni, bila korang dekatkan korang punya cursor tu dekat penutup dia, korang boleh nampak akan ada tanda bulat. Okay, di bawah ikon tu. Tu maknanya dia nak close lah. Dia nak close korang punya shape tu. So maknanya bila ada tanda bulat tu di bawah ikon pentungs tu, maknanya benda tu dia dah close. So just click. Okay. Nak adjust dia punya curve tu. Okay, lepas. Macam tu Okay. So untuk yang bawah ni korang just boleh trace ataupun korang just boleh copy paste je lah. Ctrl C, Ctrl V ataupun boleh right click lah. Okay, right click copy dengan right click paste. Ctrl C, Ctrl V macam tu. Okay, so adjust. Okay, adjust sikit. Dia punya kedudukan dia. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay. So, untuk dapatkan color yang sama, okay, korang boleh klik. Okay, klik dekat shape korang tu. Okay, dan ambil eyedropper tools ni dan klik dekat warna ungu tu. Okay, sekejap Okay, mungkin dekat sini lah. Boleh cari dapatkan color yang lebih kurang sama lah. Okay. Okay, macam tu. Okay. So, sekarang ni korang dah dapat dah. Okay, benda ni. Okay, lepas tu kita nak cuba buat yang ni pula. Okay, untuk buat yang ni, okay, apa yang korang boleh buat ialah korang boleh guna tools ni juga. Okay, ataupun nak lebih mudah, okay, korang just guna bulat ni lah. Okay, korang buat bulat. Okay. Lagi dia ngam-ngam situ. Okay, lebih kurang lah. Okay, lepas tu, copy balik bulat tu, paste. Okay. Bagi dia lebih kurang macam tu. Okay. Dan ambil line. Okay, sekarang ni bila dah dapat macam ni, kita macam nak potong lah yang belah sini yang kita tak perlukan. So, kita hanya perlukan belah sini saja kan. So, ambil line. Okay, buat garisan tengah-tengah tu. Okay, lepas tu, kita select. Okay. Select dua-dua bulatan tu dan juga select line yang kita buat tadi. So, lepas tu apa yang korang boleh buat ialah pergi dekat Windows. Okay, keluarkan ada satu benda tu, panel tu lah nama dia. Pathfinder. Okay, dekat di bawah Windows, Object and Layout, korang ambil Pathfinder. So, nanti dia akan keluar yang macam ni lah. Okay, Pathfinder ni. So, dekat Pathfinder ni, okay, yang ni ialah untuk nak combine dua shape. Okay, yang ni untuk subtract. Okay, yang ni untuk intersect. Okay, yang ni untuk exclude overlap dan yang ni untuk minus back. Okay. So, kalau dalam case ni, ialah korang nak buangkan yang belah sini. Okay, first kali apa yang korang boleh buat ialah subtract dulu. Sekejap Okay. Rasanya bukan macam tu. Rasanya macam ni. Cuba ambil rectangle ni. Okay. Klik. Subtract. Macam tu. Okay. So korang dapatlah benda ni.
Okay. Dia agak berlainan sikit daripada Illustrator. So kalau ada yang korang yang biasa guna Illustrator, okay, teknik dia macam lain sikit lah daripada dalam InDesign ni. Okay, walaupun sama-sama vektor juga, okay, tapi teknik dia agak lain sikit dalam InDesign ni. Okay, so tadi apa yang saya dah buat tadi, saya ulang balik. Okay. Okay, so bila dah dapat bulat ni, okay, korang ambil rectangle tools ni dan buat line tengah-tengah ni. Okay, make sure korang punya petak tu ialah melebihi bulat ni lah. Okay, lebih tu, tak apa. Okay, lepas tu korang select korang punya rectangle tu dan juga circle ni sekali dengan ni lah sekali. Okay, select dan tekan subtract. Nanti dia akan hilang lah benda tu. So, korang akan dapat satu bulat yang separuh dia. Okay. So, kita beri color juga. Okay, lepas color, korang dah masukkan color dekat sini. Okay, menggunakan eyedropper ni. Okay, so sekarang ni kita nak buat yang rasanya buat mata dulu lah. Okay, mata dulu dia. Okay, untuk buat mata tu pun sama juga. Okay. Okay, korang ambil bulat. Okay, klik hole, lepas tu akan keluarlah yang bulat ni. Ambil clips ni dan buat macam ni lah. Okay, taktik dia sama. Okay. So, lepas tu korang just boleh copy and paste. Okay, dan kecilkan sikit untuk second bulat tu. Okay, dan letakkan di sini. Okay, so dia akan keluar macam ni. So, korang select kedua-dua tu. Okay, dan ambil subtract. Macam ni So, letaklah dia warna hitam lah. Okay, ataupun mungkin warna kelabu sikit ke. Okay, just double click dekat sini dan pilihlah yang kelabu sikit. Okay. Klik OK. Macam ni Right. So, lebih kurang lah color dia. Okay. Dan selepas itu, okay, kita mula buat yang ni lah. Okay, untuk buat yang ni, okay, korang boleh gunakan teknik tadi tu. Okay, ataupun korang boleh trace jugalah. Okay. So, teknik yang untuk yang buat lengkungan sini dan juga untuk buat mata dia ni, okay, korang hanya boleh gunakan teknik tu apabila ada benda yang ataupun shape yang lebih geometri lah. Okay. Banyak geometri dia tu kita boleh lebih kurang macam boleh katakan tepat lah. So kalau ada shape yang lebih organik, okay, macam ni, yang ni kalau macam ni memang kena trace lah. Okay. Okay, lepas tu, okay, untuk buat bahagian kuning ni pula, paruh dia, okay, ambil pen tool. Okay, mungkin yang ni kita boleh alihkan dulu. Okay, supaya dia tak mengganggu. Ambil ni. So kita alihkan. Okay, alihkan supaya dia tak mengganggu lah. Okay, ambil pen tools. Okay, klik dekat sini dan klik. Okay, klik shift. Okay, tekan shift, hold. Lepas tu klik bawah ni. Okay, tujuan untuk tekan shift hold tu, okay, supaya line tu dia jadi straight lah. So kalau kita tak tekan shift, okay, mungkin line tu boleh jadi sini ke. Okay, mungkin kita boleh terletak sini ke. So bila kita tekan shift, okay, line tu takkan lari lah. Walaupun kita klik dekat sini. Nampak? Dia akan terus straight ke bawah. Okay, dah selepas tu, okay, kita boleh naikkan dia perlahan. Okay, klik, hold dan tarik. Okay, lepas tu klik balik kat tengah ni. Okay, klik, hold dan tarik. Okay, klik balik kat tengah ni. Tekan shift, jangan lepaskan. Okay, klik. Okay, dan untuk lengkungan ini, okay, klik, hold dan tarik. Okay, dah selepas itu bila sampai kat hujung dia, klik.
sekejap Okey, klik kat tengah-tengah ni dulu, sorry. Okey, dan klik hold dan adjust lengkungan dia. Right. So kita dapat. Okey, macam ni. So dah selepas itu, okey, untuk buat bulat ni, okey, just ambil bentuk bulat. Okey, situ. Okey, lebih kurangnya tu. Okey, dan ini pula ambil pen. Okey. Klik. Okey, dan klik. Okey, lepas tu dia kena kecilkan sikit. Okey, klik hold. Okey, bila dah berpuas hati dengan lengkungan dia tu, lepaskan. Okey, lepas tu klik kat tengah ni. Okey, lepas tu klik hold. Okey. Right, lepaskan. Okay, so kita akan masukkan color pula. Okay, since yang ni color ni sama dengan ni, so kita just boleh ambil sini je lah. Okay, klik, ambil eyedropper tools. Okay, klik dekat objek ni. So nanti dia akan tukar color yang sama dengan color yang kita dah select tu. Okay, so selepas tu yang ni putih. Okay, kita just boleh klik dekat sini yang ada button swap ni. Okay, kita tekan sini. Okay, dia jadi hitam dan lepas tu kita double klik dekat fill color ni, double klik dan kita boleh ambil putih lah. Okay, macam tu. Okay, ambil atas sekali ni. Atas sekali ni memang color memang putih lah. Okay, tak kisahlah. Atas sekali ni dan okay. Okay, so yang ni ialah color kuning. Kita klik dekat paruh dia ni. Okay, swap fill. Okay, dan kita cari warna kuning. Mungkin sini ataupun nak kuning yang betul-betul kuning, ambil ke atas sekali. Tekan OK. So dapatlah color kuning. So kita try tengok. Okay, dia ada color macam orange sikit. So kita double klik. Okay, kita ambil color yang lebih kurang macam orange lah. Okay, mungkin orange lagi tak. Macam tu. Right. So dah jadi lebih kurang sama. So kita adjust balik, masuk dekat sini. Dan yang ni yang kita keluarkan tu, okay, kita just boleh adjust balik, masuk dekat sini. Alright. So dapatlah korang punya hasil ni. Okay, yang korang dah trace. Okay. So yang ni ialah gambar original dia. Okay, yang ni ialah yang sudah di trace. Okay, so bila korang dah dapat logo ni, okay, korang boleh perasan apabila logo ni korang besarkan sebesar mana pun. Okay, dan okay, kalau korang zoom lah, okay, kita ambil zoom pun, zoom sebesar mana pun, korang punya logo ni tak akan pecah. Okay, berlainan. Okay, berlainan dengan gambar yang korang download original tadi. So kalau korang besarkan, okay, gambar tu akan pecah. Okay. Satunya sebab gambar ni, okay, format dia ialah format raster. Format raster kalau tak nak pecah memang kita kena kena save file dia besar lah. Supaya gambar dia tak pecah 300 dpi ke, okay. Memang besar lah. Okay, kalau untuk format vector, okay, kalau kita besarkan sebesar mana pun, okay, gambar tu tak akan pecah. Okay, so dia ada dua format lah. Yang ni ialah format vector dan ini ialah format raster. So untuk tak nak bagi gambar tu pecah, gambar yang kita dah trace tu, okay, so korang kena save dia dalam format vector supaya dia tak pecah. Okay, so bila dah siap korang punya logo yang korang dah trace tu, okay, so yang ni objek ni boleh korang unlock pula. Boleh unlock dan boleh delete lah. Okay, mungkin korang dah tak perlu. Okay, dan korang boleh tambahkanlah teks ke apa-apa bawah ni. Contohnya kalau nak tambah teks, okay, type tools, ambil, okay, klik ke situ, letaklah nama dia apa, parrot ke apa ke okay, contohnya letak nama parrot lah, PA.
Okay, macam tu So untuk font, okay, korang boleh pilih kat Windows. Text. Okay, yang ni dia type and table ni. Okay, lepas tu pergi dekat karakter, nanti akan keluar macam ni lah. Okay, korang boleh besarkan 72 ke ataupun jadi 60 ke. Okay, dan juga korang boleh pilih typografi yang lain lah, ataupun korang boleh pilih typeface yang lain yang korang rasa macam sesuai. Okay, kita pilih typografi dulu. Contohlah kami yang ni So korang boleh jarakkan di antara teks individu ni. Contoh yang bagi besar sikit. Korang boleh jarakkan, ialah dekat sini lah. Macam 150. Besar sangat. 125. Macam tu Sekejap. Bukan. Dekat sini. Macam tu. Just naikkan value dia. Tengah-tengah lah, letak dia tengah. Right. Dan color dia, korang boleh tukar jugalah. Kan boleh ambil ambillah color ungu juga. Itu dia. Ataupun korang nak ambil color yang memang ada dalam ni, just korang ambil eyedropper tools dan klik. Nanti color dia akan ikutlah macam tu. Okay. So ini dia. So kalau korang nak tengok hasil yang korang nak buat tu, pergi dekat view, remote, presentation. Yang ni ialah hasil yang korang dah buat tadi. Okay. Itu saja. Terima kasih.